Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutan hujan lebat yang berterusan baru-baru ini, sebahagian kawasan di pedalaman daerah Tutong telah dilanda banjir. Paras air sungai yang meningkat telah melimpah ke kawasan Kampung Binutan, Kampung Rambai, Kampung Kuala Ungar Bangkuru serta di sebahagian kawasan Kampung Pancong dan Kampung Layong yang menyebabkan beberapa buah rumah dimasuki air serta beberapa batang jalan raya tidak dapat dilalui oleh kenderaan biasa dan pacuan 4 roda. Pemantauan paras air di kawasan yang sering terjejas di seluruh negara telah pun dilaksanakan sejak kejadian hujan lebat bermula pada awal bulan Oktober tahun ini. Dengan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, membuat lawatan ke kawasan terjejas banjir di daerah Tutong. Pelbagai agensi termasuk penghulu mukim dan ketua kampung sentiasa dalam kesiapsiagaan bagi memastikan keadaan di tempat yang terjejas adalah terkawal. Pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat secara berterusan memantau paras air di kawasan yang terjejas di Jalan Binutan dengan sebuah kenderaan MPV dan sebuah fireboat. Pihak Batalion Kedua Tentera Darat di Raja Brunei, Angkatan Bersenjata di Raja Brunei pula menyediakan keperluan kenderaan di beberapa kawasan jalan yang terjejas. Pasukan polis di Raja Brunei juga sentiasa membuat rondaan di kawasan terjejas dan telah memasang papan tanda amaran. Manakala pengagihan barang catuan daripada pihak Jabatan Pembangunan Masyarakat Tutong juga dilaksanakan. Jangkitan wabak coronavirus yang menjejaskan sektor makanan, pertanian dan perhutanan serta potensi pembekalan makanan di rantau ini menjadi kebimbangan utama. Melihat kepada kesan COVID-19, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, semasa persidangan mesyuarat Menteri-Menteri Pertanian dan Perhutanan AMAF kali ke-44 menekankan pentingnya ASEAN menumpukan kepada pemulihan ekonomi dan integrasi ekonomi digital, terutama berkaitan krisis makanan, meningkatkan harga input makanan dan pertanian yang menyebabkan peningkatan kos logistik dan pengeluaran. Persidangan yang diadakan di Republik Demokratik Laos secara maya itu juga menekankan pentingnya sektor makanan, pertanian dan perhutanan untuk memastikan kepentingan, keselamatan dan penghasilannya yang boleh dipasarkan ke negara ASEAN termasuk fungsi berterusan aktiviti perniagaan dan sistem pertanian. Juga diadakan mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai pertanian dan perhutanan plus 3 ke-22 AMAF plus 3 dan mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN India ke-7 AIMMAF mengenai pertanian dan perhutanan. Dengan tema menggalakkan peranan kebudayaan dan kesenian ASEAN dalam pasca COVID-19 untuk pembangunan mampan, mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN yang bertanggungjawab bagi kebudayaan dan kesenian kali ke-10 AMCA dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan rakan dialog diadakan secara dalam talian. Mesyuarat antara lain memfokuskan peningkatan pesat dalam penggunaan digital dalam banyak sektor yang mewujudkan peluang peningkatan sektor sosio-budaya dan ekonomi. Menyertai mesyuarat Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Mesyuarat AMCA ke-10 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan rakan dialog mengongsikan kaedah untuk menggerakkan budaya dan kesenian bagi pemulihan pasca pandemik termasuk mengukuhkan sokongan untuk pembangunan industri kreatif dan penggunaan teknologi baharu untuk melindungi dan memelihara warisan budaya. Sesi penyerahan pengiktirafan ASEAN City of Culture kepada Bandar Vientiane, Republik Rakyat Laos untuk tempoh 2022-2024 juga diadakan. Di bawah kerjasama Rakan Dialog Plus 3, Jemaah Menteri mengambil maklum kemajuan pelaksanaan rancangan kerja-kerjasama dalam kebudayaan dan kesenian ASEAN Plus 3 2022-2025. Dan penghargaan atas usaha China dalam pelaksanaan Pelan Kerja Baharu Kerjasama ASEAN-China dalam kebudayaan serta sokongan Jepun dalam mempromosi kesedaran ASEAN dan usaha Republik Korea dalam meningkatkan kerjasama dalam bidang seni dan budaya.
Seorang lelaki tempatan berumur 52 tahun memegang jawatan sebagai Ketua Pegawai Imigresen Kanan di Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri didakwa di atas dua pertuduhan di bawah Bab 165 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Seruji bin Haji Setia didakwa atas kesalahan menerima beberapa helai kapet tanpa pertimbangan atau dengan pertimbangan yang tidak mencukupi daripada seseorang yang ada kaitan dengan tugas rasminya sebagai seorang penjawat awam. Siasatan Awal Biro Mencegah Rasuah BMR mendapati tertuduh pada masa kejadian adalah seorang Ketua Pegawai Imigresen Kanan di Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri pada 9 Januari 2022 mendapatkan tanpa bayaran 3 helai kapet yang nilai anggaran RM1,420 daripada sebuah syarikat kapet Decham Decor, dan dalam bulan April 2022 dia juga mendapatkan tanpa bayaran 2 lagi helai kapet yang bernilai dalam anggaran RM890 daripada syarikat yang sama. Yang mempunyai kaitan dengan tugas rasmi tertuduh iaitu sebagai Ketua Bahagian PAS Kerja di Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Tertuduh dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan Kelmarin. Permohonan reman dibuat selama 3 hari memandangkan BMR masih lagi menjalankan siasatan terhadap tertuduh bagi kes ini. Kes akan disebut semula pada 31 Oktober 2022. Sebagai usaha membantu negara mencapai aspirasinya untuk menjadi sebuah negara pintar, Perkhidmatan Darussalam Pilot H. Senderan Berhad DPS melancarkan Marine M, iaitu penyelesaian digital yang dibina bagi mengurus penghantaran digital DPS melalui prosedur teras automatik, operasi dan bil menggunakan teknologi bimbit. Sistem operasi digital Marine dilancarkan di Pelabuhan Muara. Pelancarannya disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi, selaku pengerusi DPS. Syarikat tersebut mengendalikan sebanyak 4,000 pergerakan kapal setiap tahun dan memastikan laluan barangan import dan ekspor dari negara ini selamat. Sistem digital itu menggantikan prosedur operasi berasaskan kertas, antaranya bagi proses yang lebih teratur dan keberkesanan operasi. Marine M diamalkan oleh DPS dengan mengikuti amalan terbaik antarabangsa yang digunakan oleh semua pelabuhan di seluruh dunia. Pilots possess industry experience and expertise to uphold best practices of international standards. To help achieve Brunei's Smart Nation aspiration and optimize marine resources. Bersempena penubuhan ke-25 tahun Masjid Pintu Malim, Jawatankuasa Takmir Masjid berkenaan malam tadi mengadakan majlis sambutan Jubli Perak. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis bermula dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah dan diselajurkan dengan penyampaian penghargaan sumbangan bakti mantan-mantan pegawai masjid Kampung Pintu Malim. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit mengadakan majlis membaca surah Yasin dan Tahlil bagi almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kampung Manggis Madang. Hadir yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Abang Abu Bakar bin Haji Apong selaku penasihat takmir masjid berkenaan. Bacaan surah Yasin dan Tahlil dipimpin oleh Awang Muhammad Khaizuran Amal bin Haji Kamsani, Imam Masjid tersebut. Duli Yang Teramat Mulia mangkat pada 24 Oktober 2020 semasa berumur 38 tahun. Sejak bulan Januari hingga September 2022, seramai 332 orang telah memeluk agama Islam di negara Brunei Darussalam. Jumlah saudara baharu bertambah lagi setelah seorang wanita warga negara Filipina memilih agama Islam sebagai pegangan hidup baharu. Majlis pengislaman berlangsung di Pusat Dakwah Islamiyah.
Hadir Pengiran Haji Zabaidah binti Pengiran Haji Kamaluddin yang di-Pertua Persatuan Siswazah Wanita Negara Brunei Darussalam. Dayang Estrella Demaden Oliver, 40 tahun, memilih nama Islamnya sebagai Dayang Inayah Inarah binti Abdullah. Majlis pengislaman disaksikan oleh Pegawai Bahagian Pengembangan Dakwah Pusat Dakwah Islamia. Status harian normal baharu COVID-19. 1 kes berada dalam kategori 5 manakala 5 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 446 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun kekal 86.2%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.6%. Produk makanan gluten-free snack ramen perisa tonkotsu yang berlogo halal yang baru-baru ini tular di media sosial didakwa mengandungi perisa yang berasaskan tulang khinzir. Produk berkenaan mempunyai label halal dari Nippon Halal Association (NAHA), salah satu badan pensijilan halal yang diiktiraf oleh negara-negara anggota MABIMS. Berikutan dakwaan tersebut, Jabatan Hal Ehwal Syariah telah merujuk kepada Brunei Darussalam Food Authority (BDFA) dan mengesahkan tiada pendaftaran pernah dibuat untuk membawa masuk produk tersebut ke negara ini. Hasil rondaan bahagian kawalan makanan halal, Jabatan Hal Ehwal Syariah juga tidak mendapati produk tersebut dijual di mana-mana kedai atau gedung pasaraya di negara ini. NAHA dalam menjelaskan status kehalalan produk tersebut melalui laman sesawang rasminya menyatakan pihaknya tidak pernah mengeluarkan sijil halal bagi produk tersebut dan mengesahkan penggunaan label halal ke atas produk berkenaan adalah palsu. Satu lagi produk yang tular di media sosial ialah gula-gula soft candy with jam yang mempunyai logo halal dari Halal Food Council International Malaysia and Region yang didakwa mengandungi gelatin khinzir. Jabatan Hal Ehwal Syariah juga merujuk kepada BDFA dan mengesahkan produk berkenaan tidak pernah didaftarkan untuk dibawa masuk dan dijual di negara ini. Kementerian Agama dalam siaran medianya mengingatkan para pemilik, pengurus, pengusaha, peniaga, pembekal dan pengimport produk di negara ini supaya sentiasa berwaspada dan lebih peka terhadap produk-produk import yang akan dijual kepada orang ramai di pasaraya atau kedai masing-masing dengan memastikan produk yang halal tidak bercampur dengan yang tidak halal. Pihak majikan pemilik atau pengurus disaran untuk melengkapkan maklumat banci, entiti perniagaan, institusi swasta, koperasi, persatuan, kelab dan badan-badan berkanun. Jabatan Buruh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan dalam siaran medianya memaklumkan banci tahunan majikan atau pekerja, gaji pendapatan dan jam bekerja bagi tahun ini akan dilaksanakan secara dalam talian melalui Brunei Reporting System (BRS). Borang banci boleh diperoleh di laman sesawang yang tertera. Bagi perkhidmatan rumah tangga atau persendirian adalah dikecualikan dari melengkapkan maklumat banci berkenaan. Maklumat banci yang lengkap hanya akan dapat diterima melalui kaedah dalam talian mulai 31 Oktober 2022 dengan tarikh tutup pada 30 November 2022. Resit penyata banci majikan atau pekerja 2021 yang telah dikeluarkan bagi banci tahunan majikan atau pekerja 2021 adalah dimansuhkan dan tidak dapat digunakan lagi mulai 31 Oktober 2022. Maklumat lanjut, kunjungi kaunter perkhidmatan kajian dan perangkaan Jabatan Buruh. Kaunter perkhidmatan dibuka setiap waktu bekerja dari pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.45 petang hingga 3.30 petang. Hubungi 238-3006 atau 238-0256, sambungan 1104 atau 4503 atau 4504. Email banci.buruh@buruh.gov.bn atau layari laman sesawang www.labor.gov.bn.
Seorang lelaki warga negara Malaysia didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Belait di bawah kesalahan Perintah Eksais 2006 memiliki 60 karton rokok pelbagai jenis. Tertuduh mengaku bersalah dan gagal membayar denda sebanyak RM46,500. Mahkamah menjatuhi hukuman 15 bulan penjara manakala semua barang dirampas untuk diserahkan ke kerajaan bagi tujuan dimusnahkan. Sebuah syarikat dikeluarkan kompaun kerana didapati melonggokkan sampah di tempat awam. Yanor Trading Company sendirian berhad di Kampung Petani Tutong dikenakan denda RM200 di bawah Akta Kesalahan Kecil Penggal 30 dan dikehendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Jika gagal membayar denda tersebut dalam masa 7 hari dari tarikh kompaun dikeluarkan, boleh dihadapkan ke mahkamah dan denda sebanyak RM1,000 bagi kesalahan kali pertama dan RM3,000 bagi melakukan kesalahan berulang kali serta penjara bagi tempoh tidak melebihi 3 bulan. Separuh jalan di sepanjang Lebuh Raya Tunku Hala Jerudong ditutup sementara sehingga Sabtu 26 November 2022 bermula pukul 10 malam hingga 4.30 pagi. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan penutupan sementara itu bagi membolehkan kerja-kerja pencantasan dahan-dahan pohon dan pemotongan pokok dapat dilaksanakan di kawasan tersebut.